Shalom saudara, selamat pagi. Saya ucapkan pada Anda semua. Apa kabar? Kita sudah lama tidak berjumpa, walaupun sekarang PKP telah dilonggarkan, tetapi kita masih kena beribadah secara online. Okey, sebelum saya mulakan perkongsian saya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap keluarga, setiap individu yang mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih kerana terus menjaga kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan mengundang Roh Kudus-Mu di setiap rumah orang yang sedang mendengar ibadah online ini untuk bekerja di dalam kehidupan mereka lewat firman-Mu yang akan dikongsikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan berkongsi daripada Yohanes 14, 1 hingga 6. Janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepada aku. Di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi. Thomas ayat 5, Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi. Bagaimanakah kami mungkin tahu jalan ke sana? Yesus menjawab, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku. So, pagi hari ini kita akan membincangkan petikan firman Tuhan ini. Latar belakang petikan ini adalah perbincangan ini sedang berlaku pada malam sebelum Yesus ditangkap. Banyak perkara telah berlaku. Yesus baru mencuci kaki murid-muridnya dan Last Supper telah diadakan. Yesus juga meminta Judas meninggalkan dia dan murid-murid yang lain. Dia dikenal pasti sebagai seorang yang akan menderhakai Yesus. Yesus juga menyatakan bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia akan pergi meninggalkan mereka. Cuba bayangkan keadaan para pengikutnya. Selama 3 tahun, mereka tinggal bersama dengan Yesus. Yesus memanggil mereka, suruh mereka tinggalkan pekerjaan dan keluarga mereka, dan meminta mereka mengikuti dia. Yesus mengajar mereka tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, menjawab segala persoalan mereka, melakukan mukjizat, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, dan hidup bersama dengan mereka. Sekarang, Yesus berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Pastinya ini akan membuat mereka risau, cemas, dan sedih. Mengetahui keadaan hati mereka, Yesus menenangkan mereka. Dia berkata, janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Yesus memberitahu bahwa ada banyak ruang ataupun tempat tinggal di rumah Bapa, bahwa dia akan pergi ke sana untuk sediakan tempat untuk pengikut-pengikutnya, dan akan kembali untuk membawa mereka pulang supaya pengikut-pengikutnya dapat tinggal bersama-sama dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan ini adalah bersamaan dengan adat resam perkawinan orang Yahudi. Pada zaman Yesus, orang Yahudi juga ada proses pertunangan atau acara pertunangan seperti sekarang. Setelah pertunangan, pengantin lelaki akan kembali
ke rumah bapanya untuk menyediakan tempat tinggal untuk dia dan istri dia. Pada masa ini, mereka tidak tinggal bersama. Pada zaman Yesus, sesuatu keluarga yang besar akan tinggal bersama dan setiap pasangan yang berkahwin akan mempunyai bilik tersendiri. Semasa pertunangan ini, pasangan ini dianggap sebagai suami istri. Dan jika suaminya tidak mau berkahwin dengan istri, maka dia perlu ceraikan dia. Masih ingatkah Anda kisah Yusuf dan Maria? Yusuf juga ada niat di dalam hatinya untuk menceraikan Maria. So itu berlaku semasa pertunangan. Tetapi malaikat Allah telah beritahu dia supaya jangan berbuat demikian. Tempoh pertunangan adalah lebih kurang 1 tahun. Dalam tempoh ini, pengantin perempuan akan mempersiapkan dirinya untuk perkawinan, menyediakan segala pakaian, peralatan, dan sebagainya, bersiap sedia untuk berkawin. Dan pengantin laki pula akan mempersiapkan satu bilik khas bagi mereka di rumah bapanya. Ayah pengantin laki akan memberi kebenaran untuk dia membawa pulang pengantin perempuan untuk majlis perkawinan. Majlis perkawinan orang Yahudi dipanggil nisuin. Pengantin lelaki boleh datang bila-bila masa saja setelah dia siapkan biliknya. Ayah pengantin lelaki akan memberi kebenaran untuk dia untuk membawa pulang pengantin perempuan. Majlis perkawinan orang Yahudi dipanggil nisuin. Ia bermaksud membawa, kerana dia membawa pengantin perempuan ke rumah bapanya. Perkataan ini juga datang daripada perkataan asal yang membawa erti diangkat. Pengantin lelaki akan membawa pergi pengantin perempuan ke rumah bapanya untuk mengadakan upacara perkawinan. Jadi, adat perkawinan orang Yahudi adalah gambaran bagi kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan Yesus memberi semangat untuk murid-muridnya untuk terus percaya dan beriman kepadanya. Apabila Thomas bertanya kepada Yesus ke mana dia akan pergi dan jalan mana yang seharusnya mereka ikuti, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku." Dalam perkongsian saya hari ini, saya akan menerangkan tentang akulah jalan. Perkataan asal Yunani yang digunakan bagi kata jalan ialah hodos. Perkataan ini boleh digunakan dalam 2 cara. Pada yang pertama, membawa maksud laluan. Contohnya, jalan paling dekat dari Seremban ke Kuala Lumpur ialah Lebuh Raya Plus. So, jalan bermaksud laluan. Yang kedua, maksudnya adalah apabila ia digunakan sebagai metafor, iaitu membawa maksud kelakuan ataupun cara fikiran. Contohnya, dia memilih jalan hidup yang salah. Saya rasa anda boleh faham perbezaan kedua-dua penggunaan kedua-dua penggunaan perkataan hodos. Apakah maksud Yesus bila dia mengaku bahawa dialah jalan, kebenaran, dan hidup? Dan diikuti oleh satu pengakuan yang sungguh luar biasa. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku. Pertama, Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah Bapa. Tidak ada orang, tidak ada agama, tidak ada perbuatan, tidak ada kebijaksanaan,
Tidak ada sebarang sifat murni yang boleh membawa kita kepada Allah Bapa. Hanya Yesus saja. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan, hanya ada satu Allah dan hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu seorang manusia, Kristus Yesus. Sesiapa yang ingin bertemu dengan Tuhan penciptanya harus bersemuka dengan Yesus dulu. Sebab hanya Dia sahaja yang tahu dan yang boleh membawa saya dan Anda untuk berjumpa dengan Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Dia di suatu masa hadapan. Permulaan untuk mengenal pencipta kita bermula dengan pengakuan dan penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk tahu siapakah Allah Bapa atau Tuhan yang mencipta kita, kita harus mengenali Yesus seintim-intimnya. Kita akan tinggal bersama dengan Allah Bapa untuk berjuta-juta tahun lamanya. Itulah dinamakan hidup kekal ataupun hidup abadi. Maka baguslah kiranya kalau kita mula mengenali Dia melalui Yesus. Kita belajar mengenai Yesus melalui firman Tuhan. Dan juga belajar bersekutu dengan Dia melalui doa. Barulah kita akan mula mengenal akan Dia. Dan seterusnya Allah Bapa. Seperti seorang pengantin perempuan yang telah ditunangkan kepada Yesus, menantikan hari perkawinan, kita juga harus menjalani hidup ini sesuai dengan status kita sebagai pengantin perempuan Yesus. Pola pemikiran kita haruslah seperti cara Yesus berpikir. Tindakan kita harus mencontohi Dia. Secara ringkas, Yesus ada memberikan tata cara kehidupan kita di bumi ini semasa kita menantikan perkawinan dengan Dia, yaitu secara ringkasnya dalam khotbah bukit ataupun Sermon on the Mount. Dalam Matius 5, 6, dan 7. Khotbah bukit atau Sermon on the Mount dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Ianya menjelaskan jalan yang harus kita pilih untuk hidup di dunia. Kita harus membaca perintah-perintah Yesus dan hidup menurut perintah-perintah itu. Seperti dorongan kepada murid-muridnya. Janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Marilah kita sama-sama memandang Yesus dan percaya kepadanya segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Yesus berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa dan akan kembali untuk membawa kita pergi. Tetaplah percaya dengan pengharapan itu dan hiduplah dengan memilih jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kerana kami mengambil masa untuk merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes 14 Tuhan. Kau telah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami mengaku Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami dan juru selamat kami. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi perintah-perintah-Mu semasa kami menantikan kedatangan Kamu yang kali kedua. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami, bentuk kami, dan beri kekuatan pada kami untuk menuruti perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.